Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai. Welcome back to channel Umi Camelia. Mari belajar operasi asas tolak khusus untuk matematik tahun 4 KSSR semakan 2017 bersama Cikgu Nurhayati Ahwan. Mari kita lihat tajuk yang akan kita bincang dalam video PDP bersama Cikgu Yati pada kali ini. Nombor bulat hingga 100,000, standard kandungannya 1.6, operasi asas dalam lingkungan 100,000, standard pembelajaran 1.6.2, menyelesaikan ayat matematik tolak, melibatkan dua nombor dalam lingkungan 100,000. Kita lihat contoh pertama tolak. Diberi satu jadual yang bertajuk Bilangan Calon UPSR di Kedah pada tahun 2018. Maklumat yang ada ialah jenis sekolah dan bilangan calon. Jenis sekolah ialah Sekolah Kebangsaan SK, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT dan sekolah swasta. 4 jenis sekolah yang terlibat dalam jadual tersebut. Dan bilangan calon untuk setiap sekolah telah dinyatakan. A. Hitung beza bilangan. Hitung beza bilangan untuk sekolah SK dan SJKT. Beza bilangan. Jika kamu nampak kata kunci beza, kamu highlightkan terlebih dahulu. Beza membawa maksud tolak. Jadi kita lihat pula calon SK sebab dia nak calon SK dengan SJKT. SK yang ini dia kita ambil maklumatnya dan SJKT yang ini kamu highlightkan maklumat yang perlu kamu ada kamu perlu kumpulkan maklumat yang perlu. Kemudian buat bentuk lazim. Kamu boleh juga buat ayat matematik terlebih dahulu, tak salah. Tapi kalau tak buat pun tak apa. Untuk latihan Cikgu Yati, murid-murid Cikgu Yati, Cikgu nak kamu terus jawab dalam bentuk lazim. Waktu exam pun tak apa. Terus jawab dalam bentuk lazim. Susun nilai digit ikut nilai tempat seperti biasa. Dan ingat, satu digit mesti ditulis pada satu kotak. Satu digit mesti tulis pada satu kotak dalam buku latihan kamu. Contoh yang ni 26,467. Jadi kamu susun nombor yang pertama dan ingat mesti tulis operasi, mesti tulis simbol operasi tolak dan nombor kedua dia ialah 1295. Katakan kamu takut salah susun, sentiasa mulakan letak digit yang hujung kanan sekali iaitu rumah sah. Letak 5 dulu, lepas tu letak puluh, letak 2 di bawah rumah ratus, letak 1 di bawah rumah ribu. Jadi kamu tak akan ada masalah silap letak 1 di rumah puluh ribu. Bila salah letak, kamu akan salah kira dan bila salah kira, nanti jawapan kamu akan salah. Kemudian gunakan asas tolak yang telah kamu pelajari pada prasekolah ataupun tadika. Tolak satu-satu bermula daripada rumah sah yang paling kanan sekali. 7 tolak 5, 2. 6 tolak 9 tak boleh, tak cukup nak tolak. Jadi kita kena minta satu daripada rumah sebelah kirinya, itu rumah ratus. Bila kita dah minta, kita kena potong dan tinggal 3. Satu tu pergi mana? Dia kumpul di rumah puluh. Jadi sekarang rumah puluh dah ada 16. 16 tolak 9 dapat 7. Sekarang tengok rumah ratus pula. 3 tolak 2, 1. Ribu, 6 tolak 1, 5. 10,000, 2. Tolak tiada digit di sini, maksudnya tarik sahaja ke bawah, iaitu 25,172. Jadi beza bilangan calon SK dan SJKT ialah 25,172 orang. Sekarang kita lihat soalan B. Daripada jadual yang sama, kita gunakan jadual yang sama tadi. Berapakah kurangnya? Kurangnya juga kata kunci untuk operasi tolak. Calon sekolah swasta dan sekolah SK. SK maksud sekolah kebangsaan.
Daripada jadual kita akan dapat tahu sekolah swasta mempunyai 1,117 orang pelajar dan SK mempunyai 26,467 bilangan pelajarnya. Okey, sekarang kita lihat ada dua contoh pengiraan. Ini yang cikgu maksudkan tadi, kamu jangan salah susun nombor ataupun digit. Ya, tengok ni salah susun. Sebab dia murid ni, dia tulis 1,117, dia bermula pada depan. Sebab dia tak betul-betul mahir, jadi dia main letak saja. Dia nampak 26,000, dia letak bawah ni. Jadi salah, ini salah. Ini kiraan yang salah. Kiraan yang sebenarnya ialah yang kiraan kedua. Dan ini yang cikgu maksudkan, letak nombor, kamu mulakan letak nombor daripada rumah sah. 7, kita ambil 7, letak dulu 7. Lepas tu, letak satu di bawah rumah puluh, satu di rumah ratus dan satu di rumah ribu. Kalau guna cara meletakkan digit di rumah sah terlebih dahulu, kamu tak akan silap menyusun angka. Ya, ingat salah susun jawapan salah. Okey, setelah kamu dah buat bentuk lazim, dah susun digit dengan betul, ingat masa buat latihan dalam buku tulis, pastikan satu digit tu tulis dalam satu kotak supaya kamu nampak jelas dan tak keliru masa nak menjawab nanti. Okey, dan ingat mesti tulis operasi tolak dan buat garisan guna pembaris. Okey, lepas tu kamu bolehlah mula menolak daripada rumah sah. Sentiasa tambah tolak, kita mula daripada rumah sah iaitu rumah yang digitnya di hujung kanan sekali. Okey, 7 tolak 7 ialah sifar, 6 tolak 1, 5, 4 tolak 1, 3, 6 tolak 1, 5, 2 tolak tiada digit, jadi kita tarik ke bawah 2. Okey, untuk murid-murid yang lemah, jangan risau. Katakan kamu tak tahu nak menolak secara congak, kamu boleh lukis lidi. Cari buku-buku lama kamu, buku tulis lama kamu, lukis lidi. 6 tolak 1. Katakan 6 tolak 1 pun kamu tak tahu, kamu tak pasti jawapan, kamu lukis 6 batang lidi dan tolak 1. Jadi kamu potong 1. Kemudian kamu kira berapa baki lidi yang tidak berpotong. Ya, jangan sesekali tinggalkan jawapan. Jangan sesekali tinggalkan soalan tanpa jawapan. Cuba buat. Gunakan saja apa saja kaedah yang kamu tahu, yang telah kamu pelajari dalam latihan kamu ataupun pentaksiran bertulis kamu. Ya. Sayang sebab tambah tolak ni soalan mudah. Tapi jika kamu tak tahu nak tolak, buat je lidi. Jangan malu. Jangan segan. Daripada kamu dapat sifar untuk soalan ni, untuk jawapan dia, betul tak? Jadi cuba jawab sedaya upaya kamu. Soalan seterusnya. Tolak 3,020 daripada 79,400. Okey, untuk soalan macam ni kamu kena hati-hati dan soalan macam ni pun selalu keluar dalam pentaksiran bertulis ya. Okey, kamu kena lihat. Dia kata tolak 3,020 daripada 79,400. Jika ada perkataan daripada ni, kamu kena ambil dulu nombor yang di belakang, letak di bahagian depan dalam ayat matematik kamu. Ya, dia terbalik. Ya, jadi kamu kena ambil 79,400 ni, letak di depan, barulah kamu tolak dengan 3,020. Ya, jangan silap ya, kena faham cara ni. Okey, lepas tu susunlah dalam bentuk lazim. Okey, 79,400 susun, ingat satu digit satu kotak. Cikgu tak jemu nak ingatkan kamu sebab kalau kamu salah susun, kamu buat kerja tak kemas, nanti kamu sendiri yang silap menjawab. Jadi kena buat kerja dengan kemas. Okey, 79,400 tolak 3,020. Okey, ini kena hati-hati. Cikgu nasihatkan murid-murid sila letak dulu digit dari rumah sah dalam bentuk lazim tersebut. Sifar, letak sifar. Mula pada kanan sekali. Ya, sifar 2, sifar 3. Jadi tak adalah kamu tersilap letak 3 ni di bawah 7. Ya, jangan silap. Jangan lakukan kesilapan yang cuai macam tu. Kemudian kamu boleh mula menolak. Ingat ya, mesti letak simbol operasi tolak dekat nombor yang kedua. Lepas tu buat garisan, guna pembaris dan mulalah tolak dari rumah sah. Sifar tolak sifar, sifar tolak 2, tak cukup. Tak boleh nak tolak. Jadi kita minta 1 dari rumah jiran yang 100, tinggal 3. Okay, 1 tu pergi mana? 1 kumpul di rumah puluh. Sekarang 10. Sekarang rumah puluh dah ada 10. 10 puluh. Okay, 10 tolak 2, 8. Okay, 3 tolak sifar, 3. 9 tolak 3, 6. 7 tarik ke bawah 7. Jadi jawapan untuk soalan nombor 2 ni ialah 76,380.
Ingat ya, daripada, nampak perkataan daripada, kamu tolakkan dulu, letak nombor yang belakang di hadapan dan tolak dengan nombor yang kedua. Yang pertama diberi tadi. Okey, jangan silap ya. Soalan 3. Kurangkan RM8,238 daripada RM65,916. Seperti soalan tadi, soalan kedua tadi, ada perkataan daripada dan kata kuncinya kurangkan, maksud tolak. Dan bila ada nampak perkataan daripada ini, kita letak dulu nombor di belakang di hadapan. Seperti ayat matematik yang tertera, iaitu RM65,916 tolak RM8,238. Ingat ya, jika ada simbol RM, kamu pun mesti tulis simbol tersebut dalam bentuk lazim kamu. Kita lihat langkah kedua. Kita terus lihat pada langkah kedua. Unit jangan tinggal. Kalau diberi RM, kamu letak RM dalam bentuk lazim. Okey, lepas tu susun, sebab kita kata tadi ada perkataan daripada, jadi kita ambil nombor yang belakang, letak di atas terlebih dahulu. 65,916. Kemudian kita tolak. 65,916 tolak dengan nombor yang pertama diberi tadi, iaitu 8,238. Okey, lepas tu kamu mula tolak seperti biasa dari rumah sah. Ini ada 4 digit. Ini nombor pertama yang 5 digit, nombor yang kedua 4 digit. Jadi langkah berjaga-jaga dia. Cikgu cadangkan kamu letak dulu nombor dari rumah sah di bentuk lazim ini. Letak nombor 8 di rumah sah, 3 di rumah puluh, 2 di bawah rumah ratus, 8 di bawah rumah ribu. Barulah kamu tidak silap letak 8 di bawah 6. Kecuali kamu betul-betul dah cemerlang, dah terror, tak apa, cikgu benarkan. Tapi murid-murid lain yang masih baru dalam proses belajar, sila ikut cara ni. Letakkan nombor yang kedua ni, yang tak sama bilangan digitnya, di bawah rumah sah. Mula dengan rumah sah. Ambil nombor belakang dulu dalam bentuk lazim. Dalam ayat matematik, letak dalam bentuk lazim dia, rumah sah. Okay, lepas tu tolak seperti biasa. 6 tolak 8 tak boleh, kita kena minta daripada rumah sebelah. Dah minta, dah jadi rumah puluh dah tinggal sifar. Dah tak ada. Jadi yang satu dia dah kumpul di rumah sah. 16 tolak 8, 8. Ni sekali lagi cikgu ingatkan, jangan kita jadi budak yang bodoh sombong. Kita dah tahu ada cara nak buat ni. Kalau yang tak mahir nak tolak, tak tahu nak congat 16 tolak 8, tapi tak nak guna. Dia nak belagak, dia nak buat juga macam budak-budak yang lain. Jangan sesekali bersikap demikian. Kamu sendiri yang rugi. Kalau tak tahu congak, ambil kertas conteng ataupun buku catatan kamu, lukis 16 batalan lidi dan potong. Potong berapa? Tolak 8. Dia potong 8, lepas tu kira berapa baki dia. Jangan kamu belagak. Dan yang pandai sikit tu, jangan juga suka-suka nak hina kawan-kawan. Nak ejek kawan. Tak baik. Takut nanti ilmu kita ditarik oleh Tuhan kita. Okey, seterusnya, kamu selesaikanlah. Dah selesai. Okey, katakan sekarang nak tolak yang rumah puluh pula. Tak boleh, sebab tadi dah ambil satu kan. Rumah sah dah ambil satu. Dah tinggal sifar, jadi kena ambil daripada rumah jirannya. 8. Tinggal 8. Rumah jiran tinggal 8. Satu rumah puluh dah jadi 10. Jadi 10 tolak 3, 7. Okey, sekarang rumah ratus dah boleh tolak. 8 tolak 2 cukup. Jadi tak perlu nak minta. 8 tolak 2, 6. Okey, lepas tu sekarang kita nak tolak rumah ribu pula. 5 tolak 8, kecil. Tak boleh. Tak cukup nak tolak. Jadi kita minta daripada rumah puluh ribu. Minta 1 tinggal 5. Rumah ribu ni jadi 15. 15 tolak 8, 7. Kalau tak tahu ni, buatlah lidi tu. Okey, lepas tu 5 tolak tiada digit, tarik saja ke bawah. Jadi jawapannya ialah RM57,678. Okey, kita lihat satu lagi contoh yang melibatkan perkataan daripada untuk operasi tolak ni. Okey, soalan dia kata tolak 739 dan 4,027 daripada 58,669. Okey, sekarang kita ada 3 nombor yang hendak ditolak. Ingat, ambil kalau nampak perkataan daripada dalam operasi tolak, kita ambil yang paling hujung. Nombor yang paling akhir kita letak di depan. Lepas tu tolakkan dengan 2 lagi nombor. Dia ada dan tu kan. Jadi kita tolakkan dengan dua-dua ni. Dia tolak dengan 739. Tolak lagi dengan 4,027. Ni ayat matematiknya. Okey, lepas tu kamu boleh buat satu-satu. Okey, untuk bentuk lazim tolak,
kita tak boleh tolak terus buat dalam satu bentuk lazim yang panjang. 3 terus sekali tak boleh. Jadi kamu kena buat cara satu-satu begini. Ambil dua nombor yang pertama. Ya, ambil dua nombor yang pertama ni. Okey, kamu selesaikan terlebih dahulu. Mesti buat daripada kiri ke kanan. Ya, tak boleh pilih. Kata, oh saya tak suka ni, saya nak ambil yang ni. Tak boleh. Kamu mesti selesaikan daripada kiri ke kanan. Okey, kamu selesaikan dulu, tolak dulu dua nombor yang pertama daripada kiri, iaitu 58,669. Ya, 58,669 tolak 739. Okey, selesaikan dulu ini. Okey, dah selesai. Ya, sekali lagi, ni ada 3 digit dengan 5 digit. Jadi, nombor yang kedua yang 3 digit ni, kalau yang tak mahir, yang was-was, mula letak daripada rumah sah. Ya, ambil 9 letak bawah rumah sah. 3 letak bawah rumah sah. 3 di bawah rumah pula dan 7 di bawah rumah ratus. Kemudian, mula tolak daripada rumah sah. 9 tolak 9 sifar, 6 tolak 3, 3. 6 tolak 7, tak cukup. Tak cukup, kita minta jasa baik daripada rumah ribu ni. Minta 1 tinggal 7. Jadi sekarang 1 tu dah kumpul di rumah ratus. Jadi 16 ratus. 16 tolak 7, 9, 7 tarik ke bawah, 5 tarik ke bawah. Okay, ini jawapan. Tapi ini belum jawapan akhir. Ya. Kena hati-hati, kena ingat. Sebab ada satu lagi nombor, iaitu nombor yang ketiga, tolak dengan 4027. Jadi ambil jawapan tadi, kamu tulis mula dibentuk lazim yang baharu, tolak dengan nombor ketiga, iaitu 4027. Okey, jadi sama juga selesaikan daripada kanan, ya, daripada hujung rumah sah. Ya. Lepas tu kamu akan dapat jawapan akhirnya, iaitu 53,903. Ingat ya, buat betul-betul, kira dengan teliti. Okey, kita lihat slide yang terakhir untuk video PDP pada kali ini, iaitu soalan ke-6. 84,590 tolak 74 tolak 23,806. Okey, biasakan sebut nombor yang kamu lihat supaya kamu mahir, ya, dah boleh jawab soalan-soalan pertukaran daripada tulis nombor kepada perkataan dan sebaliknya. Okey, di sini ada dua cara, diberi dua contoh, dua cara. Cara pertama, okey, murid ni dia selesaikan, dia ambil nombor-nombor besar. Kalau tolak, operasi tolak, kita boleh pilih mana-mana. Kalau operasi yang sama macam ni, okay, jadi cara pertama dia ambil 84,590, tolak dengan nombor 23,806. Sebab dia nak mudahkan pengiraan. Ya, sebab dia nak mudah, dia tak nak silap, jadi letak sama-sama yang 5 digit disusun dalam bentuk lazim yang pertama. Okey, ini kaedah panjang macam ni pun boleh guna. Okey, lepas tu dah dapat jawapan, dah cari hasil beza dia, dah cari tolak dia. Dah dapat jawapan, ingat ada satu nombor lagi yang belum ditolak. Jadi tolak dengan 74. Ya, jadi ditolak dengan 74. 74 ni 2 digit, kena hati-hati, susun daripada rumah sah. Katakan tak mahir, ambil 4 yang rumah sah ni, letak di bawah rumah sah, 7 letak di bawah rumah puluh. Ya, jangan sesekali overconfident, letak 74 ni di bawah 6. 7 ni di bawah 6, 4 di bawah sifar. Jangan sesekali silap. Ya. Okey, lepas tu selesaikan seperti biasa. Ya, mana yang tak cukup minta daripada rumah jirannya. Lepas dah minta, kena potong, kena tinggalkan, kena kurangkan satu. Semua tu kena ingat ya, sebab semua tu asas. Ya, tolong buat latihan banyak-banyak ya. Okey, satu lagi cara, dia ikut betul-betul tertib. Iaitu dia murid perempuan ni menyelesaikan daripada kiri ke kanan. Yang ini cikgu cadangkan untuk semua murid lakukan. Guna cara kedua supaya kamu tak keliru, ya, supaya kamu tak silap untuk operasi-operasi yang lain, operasi bergabung yang akan kita belajar selepas ini. Okey, okey, jadi kita ambil yang dua yang pertama daripada kiri ke kanan. Okey, kita ambil yang dua pertama ni. Ni cara kedua ni cikgu cadangkan Okey, ambil dua yang pertama, kita tolak. Ya, sifar tolak 4 berapa? 6. Ya, ini kamu kena tahu. Kena betul-betul faham, betul-betul kuasai asas tolak ni ya. Okey, lepas tu dah dapat jawapan. Kamu dah dapat jawapan yang untuk bentuk lazim pertama. Ya, dah dapat hasil beza dia. Ambil jawapan ni, bawa ke bentuk lazim yang baharu. Tolakkan dengan nombor yang ketiga, iaitu 23,806. Okey, lepas tu tolaklah seperti biasa. Ya. Tolak seperti biasa. Dan ingat, bentuk lazim mesti ada operasi, mesti tunjukkan simbol tolak ni, operasi tolak ni, mesti buat garisan.
tutup. Kalau dah siap, tutup. Mesti tutup. Kamu tengok buku teks kamu. Dia tak ada yang terdedah. Dah dapat jawapan akhir, tutup. Ya, mesti buat dengan pembaris. Cikgu harap kamu berlatih banyak-banyak untuk operasi tolak ni. Sebab ia adalah operasi asas yang kita akan pakaikan dalam kehidupan seharian kita sampai bila-bila. Sampai kamu habis belajar. Jadi, cikgu nak kamu buat latihan banyak-banyak untuk operasi tambah dan tolak. Ya. Sekian saja untuk video kali ini. Okey, nanti kita akan bertemu lagi dalam video PDP belajar operasi asas untuk operasi bergabung pula. Cikgu akan gabungkan operasi tambah dan tolak dalam video PDP Cikgu Yati yang akan datang. Jadi, stay tune dan selamat belajar. Bye, jumpa lagi.